Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada ruangan kali ini, iaitu dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM. Untuk tajuk ini, kita akan sentuh berkaitan dengan pelajaran yang ke-12, iaitu jihad dalam Islam. Yang mana jihad dalam Islam ni merupakan bidang hadis. Okey, seterusnya kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran untuk tajuk jihad dalam Islam. Okey, jihad yang pertama, objektif yang pertama adalah membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, menerangkan amalan yang digalakkan dalam hadis. Yang keempat, menyatakan maksud jihad dan hukumnya. Dan yang kelima, menjelaskan jenis-jenis jihad dan keutamaan. Dan yang terakhir, menerangkan kelebihan jihad dan pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis. Okey, kita tengok dulu apakah hadis yang akan kita pelajari untuk berkaitan dengan jihad ini. Okey, ikuti bacaan ustazah bersama-sama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Okey, hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh para ulama, muttafaqun alaihi, disepakati oleh ulama hadis. Okey, yang bermaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau telah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Lalu baginda telah bersabda, solat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Qala thumma ayyu? Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Qala birrul walidain. Apa yang seterusnya soalan dia? Lepas tu baginda telah menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Birrul walidain bermaksud berbakti kepada ibu bapa. Tu amalan yang disukai oleh Allah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Qala summa ayyu? Okey, lepas tu Nabi pun jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi berdasarkan hadis ni, ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, iaitu solat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Okey, tengok tu. Antara 3 amalan yang dalam hadis tadi tu yang disukai oleh Allah. Okey, yang pertama dia kata apa? Solat pada awal waktu. Okey, kemudian berbakti kepada ibu bapa. Dan yang ketiga,
berjihad di jalan Allah. Okay, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan jihad tadi. Okey, pada bahasa jihad bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita berjuang untuk Islam, berjuang untuk melawan pihak musuh, berjuang untuk ataupun melawan nafsu syahwat. Itu pun dikira sebagai jihad. Maksudnya kita korbankan diri kita di jalan Allah. Selain daripada berperang tadi, makna jihad itu luas. Bukan hanya jihad itu berperang sahaja ya. Okey, jihad banyak aspek. Okey, dari segi istilah, jihad bermaksud menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Okey, apakah hukum jihad? Okey, kamu tengok tu berperang dekat Palestin dan sebagainya sentiasa je musuh Islam ni nak menyerang umat manusia kan. Dunia ni dah akhir zaman Okey, macam-macam ujian, dugaan Jadi kita sebagai orang Islam, kita tak boleh berdiam diri. Jadi kita kena berjihad. Okey, apa hukum jihad? Iaitu fardu ain. Jadi kalau fardu ain maksudnya wajib lah. Kita tak boleh lari Jangan bila tengok ada musuh orang Islam kita kena serang dengan pihak musuh, kita lari, kita sembunyikan diri, kita takut nak pergi berperang. Okey. Jadi berdosa tak? Berdosa lah. Sedangkan jihad tadi ada hukumnya adalah fardu ain. Okey, ketika umat Islam ditindas. Jadi wajib kita pergi lawan. Okey, ketika negara kita diserang oleh pihak musuh, kita tak boleh duduk diam diri. Kita kena berjuang. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jihad dan hukum jihad iaitu dari segi fardu kifayah. Okey, fardu kifayah maksud dia apa? Dalam suasana aman, sebahagian umat Islam bersiap sedia menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh dan pemberontak. Maksudnya negara dalam keadaan aman damai, tapi tentera ataupun umat Islam kena bersiap siaga untuk mempertahankan negara daripada segala pencerobohan pihak-pihak musuh. Okey, hukumnya adalah fardu kifayah. Okey, kita tengok pula seterusnya jenis-jenis jihad. Jadi jihad tadi hanya bukan untuk berperang, banyak lagi jihad-jihad yang lain. Okey, hari ini kita akan sentuh jenis-jenis jihad, iaitu jihad terhadap ilmu, jihad terhadap ekonomi, jihad terhadap kemasyarakatan, jihad terhadap politik, dan juga jihad terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, kita tengok apakah contoh-contoh jihad ilmu. Okey, yang pertama dia kata contoh dari situ, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita ni belajar agama, belajar apa-apalah ilmu yang bermanfaat, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, itu pun namanya jihad. Okey, kemudian contoh yang seterusnya, berusaha menguasai pelbagai bidang ilmu. Okey, sekarang ni wujud pakar, macam-macam pakar IT, pakar ekonomi, pakar dalam pelbagai bidang ilmu kan. Okey, itu pun namanya jihad. Dia nak menguasai ilmu, macam-macam ilmu dia kuasai, ilmu komputer, ilmu macam-macam lah. Okey, itu semua termasuk dalam jihad ilmu. Okey, seterusnya contoh mendirikan sekolah, institusi pendidikan, itu pun jihad. Menyediakan kemudahan pendidikan, itu pun namanya jihad. Melahirkan cendekiawan dan ilmuwan yang berkemahiran tinggi, itu pun jihad. Tapi dalam kategori jihad ilmu.
Okey, kemudian kita tengok apa yang dimaksudkan dengan jihad ekonomi ni. Okey, yang termasuk dalam jihad ekonomi. Kenapa ekonomi bukan ada jihad ke cikgu? Okey, jihad ekonomi ni macam mana? Okey, di mana pemimpin berusaha menguasai ekonomi Islam ataupun orang Islam sendiri berusaha nak menguasai ekonomi Islam. Itu pun jihad. Tapi dalam bidang ekonomi. Kemudian berusaha menjadi ahli perniagaan yang jujur dan amanah. Itu pun jihad. Tapi dalam bidang ekonomi. Okay, mengeluarkan produk yang halal dan berkualiti. Kita nak makan benda-benda yang halal. Nak mengeluarkan sesuatu produk yang berkualiti. Kena banyak berfikir. Kena buat macam-macam kajian dan sebagainya. Itu pun namanya jihad. Tapi dalam bidang ekonomi. Kemudian jihad kemasyarakatan. Okey, bagaimana jihad kemasyarakatan ni? Contohnya, menyatu padukan umat Islam. Kita berjaya nak satu padukan umat Islam daripada bertelagah, daripada berpecah belah. Okey, itu pun jihad namanya. Kemudian mendamaikan kumpulan ataupun etnik yang bertelagah dengan pendekatan yang sesuai dan harmoni. Okey, kita damaikan kumpulan-kumpulan, golongan-golongan orang yang bertelagah antara satu sama lain sehinggalah jadi masyarakat yang harmoni. Itu pun namanya jihad. Jihad dalam aspek kemasyarakatan. Okey, kemudian jihad dalam bidang politik. Okey, contoh mentadbir negara dengan amanah dan adil. Okey. Kemudian dapat melaksanakan hukum Islam dalam negara. Itu pun jihad. Okey, yang terakhir jihad terhadap amar makruf nahi mungkar. Jihad terhadap buat kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Benda yang baik kita buat, benda yang jahat kita tinggalkan, kita cegah. Okey, itu pun namanya jihad. Okey, contoh berusaha mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Kita tengok ada kawan-kawan kita yang buat jahat, yang nakal, tak nak dengar, tak nak buat benda-benda yang disuruh Allah. Okey, kita tegur dia. Kita bimbing dia, kita ajak dia buat kebaikan. Itu pun namanya jihad. Okey, kemudian sentiasa mengingati manusia agar jauhi kemungkaran. Jadi kita hidup ni sentiasa kena berpesan-pesan ke arah kebaikan. Okey, itu pun namanya jihad. Okey, jadi ada 5 jenis jihad, iaitu jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad kemasyarakatan, jihad politik dan jihad amar makruf nahi mungkar. Okey, seterusnya kita pergi pula apakah kelebihan berjihad ini. Okey. Okey, yang pertama dia kata orang yang berjihad akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Yang mana Allah letakkan mereka-mereka ini di tempat yang paling mulia di sisi Allah, di kalangan para nabi di syurga nanti. Jadi tak rugi kita pergi berjihad. Tak apa, kalau kita berjihad akhirnya kita tewas dalam medan peperangan dan sebagainya, kita dikira sebagai mati syahid. Mati syahid tempatnya adalah di syurga. Okey, kemudian mendapat pahala yang berganda di sisi Allah. Rebutlah peluang ini. Jangan lari-larikan diri daripada melarikan diri daripada musuh. Okey, kita nak dapat pahala tak? Jadi kalau nak dapat pahala kita kena berjihad ke arah kebaikan dan sebagainya supaya Allah bagi kita pahala yang berganda. Okey, kemudian orang yang berjihad ini kalau dia tewas dalam medan perang ataupun dia mati, maka matinya itu dikira sebagai mati syahid. Okey, tempatnya adalah syurga. Kemudian orang yang berjihad, Allah letakkan darajatnya di tempat yang tertinggi. Itu kelebihan berjihad lah. Yang pertama tadi masuk dalam syurga bersama para nabi. Yang kedua dapat pahala yang berganda. Yang ketiga matinya mati syahid. Yang keempat mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah.
Jadi selagi kita hidup ni, kita berusahalah, rebutlah peluang untuk berjihad dalam apa jua keadaan. Okey, apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada pelajaran ini? Okey, pastikan pengajaran ini mestilah mengandungi pendahuluan, apa tu, isi dan juga kata penghubung serta huraian. Okey, tengok ni, kita hendaklah ni adalah pendahuluan. Menunaikan solat pada waktunya, ini adalah isi. Supaya adalah kata penghubung. Kemudian menjadi umat yang beradab dan berdisiplin, ini adalah huraian. Jadi untuk pengajaran, tak kiralah pengajaran untuk bidang tilawah ataupun hadis, pastikan keempat-empat ini ada ketika awak menulis. Mesti ada pendahuluan, mesti ada isi, mesti ada penyambung ayat dan ada huraian. Barulah dapat markah penuh. Okey, jadi tengok pengajaran hadis yang kita boleh ambil daripada tajuk jihad ni. Okey, yang pertama, kita hendaklah menunaikan solat pada waktunya supaya apa? Supaya menjadi umat yang beradab dan berdisiplin. Okey, jelas ayat tu Okey, kemudian pengajaran yang kedua kita boleh buat pula. Kita hendaklah mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Agar apa? Agar negara dalam keadaan aman. Jadi ayat yang kamu bina itu jelas, lengkap. Okey? Okey, kemudian pengajaran yang ketiga kita boleh buat. Kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa. Agar apa? Mendapat kebahagiaan hidup dan keredaan Allah. Kita ni hidup kena dapat keredaan ibu bapa. Ibu bapa redha, Allah redha. Bila Allah redha, hidup kita akan selamat dunia akhirat. Okey, untuk tajuk pada hari ini itu sahaja. Jadi kamu kena mengetahui intisari yang terkandung dalam hadis tersebut dan juga apakah hukum serta jenis-jenis jihad dan juga kelebihan berjihad. Okey, lepas ni Ustazah harap kamu dapat menguasai topik ini dengan baik dan menjawab soalan Google Form yang telah Ustazah berikan. Okey, moga kamu memberikan kerjasama yang baik. Semoga kita hidup dalam keadaan bahagia, selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.